Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada petang ni saya nak tunjukkan berkenaan dengan Elliott wave. Elliott wave. Elliott wave ni adalah satu teori yang mana dia menunjukkan perjalanan ataupun pergerakan kenaikan saham yang mengikut gelombang denyutan. Dia naik, lepas tu dia turun. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Okey. So, yang pertama sekali kalau kita tengok untuk Elliott wave ni, yang untuk wave pertama, ini adalah wave pertama. Okey, daripada downtrend sampai sini. Untuk pastikan yang mana wave pertama, kita hendaklah pastikan ia lebih rendah daripada yang sebelumnya. Okey, lebih rendah daripada sebelumnya, dan kita takkan tahu selagi tidak ada wave pertama, wave kedua. Kalau ada yang ni baru kita tahu. Okey, so sekarang ni ini adalah LL, ini adalah HH, lower low, ini adalah higher high. Okey, ini adalah wave yang pertama. Ini wave yang pertama. Lepas tu wave yang pertama adalah ke arah atas ataupun uptrend, bullish. Wave yang kedua dia downtrend. Dia dalam keadaan uptrend ni, uptrend, so dia ada bullish, ada bearish . So ni wave yang kedua. Ni wave kedua. So lepas tu wave kedua ni tidak boleh lebih rendah daripada LL. Yang ini, kalau ini kita panggil sebagai higher high, ini adalah lower, higher low. Ini adalah higher low. Okay, ini adalah higher low. And then wave yang ketiga. Wave yang ketiga kebiasaannya adalah lebih panjang daripada wave yang pertama, dan wave yang kelima dia akan lebih panjang lagi. Okay, ini akan lebih panjang lagi. Lepas tu ini adalah wave yang keempat. Ini wave yang keempat. Lepas tu ini adalah wave yang kelima. Habis wave yang kelima dia akan turun. Macam mana kita nak tahu dia dah habis wave yang kelima? Apabila yang ini turun membentuk lower low yang lebih rendah daripada wave ketiga. Nampak tak? Dia lebih rendah. Jadi maknanya bila dia lebih rendah tu dah habis lah, game dah habis. So ini downtrend, ini adalah uptrend. Yang saya tunjuk ini adalah main wave, main wave utama. Lepas tu di dalam wave utama ni ada sub wave. Ini adalah sub wave. Ya, sub wave pun lebih kurang juga. Kalau kita tengok sub wave, dia sama je. Wave pertama, wave kedua, wave ketiga lebih panjang, wave keempat dia tidak boleh lebih rendah daripada yang kedua. Wave yang pertama. Lepas tu dia tidak boleh lebih rendah, lepas tu dia akan naik ke atas, and then dia turun balik. A, B, C. Dia tak semua, kadang-kadang ada lagi banyak lah. Tapi ini yang secara konsepnya ataupun secara idealnya macam ni. Okey, sama juga bila dia naik, wave yang pertama, wave yang kedua, wave yang ketiga panjang, keempat turun, kelima. Dia macam tu, sama je semua. Turun pun sama juga. Wave pertama, wave kedua, wave ketiga, wave keempat, wave kelima. Okey, yang ni pun sama, naik ke atas pun. Okey. So apa yang nak ditunjukkan di sini adalah di mana lokasi yang kita nak masuk untuk EP. EP yang paling selamat, yang berisiko rendah, yang kurang risiko, yang kebarangkalian untuk naik itu adalah tinggi. So yang mana? Okey, dia ada sebenarnya yang kalau kita nak masuk, yang paling bagus sekali adalah di sini. Di wave yang kedua. Wave yang kedua. Macam mana kita nak tahu wave yang kedua ni? Kita dah kena pastikan dia telah pun membentuk higher low dekat sini. Dia bentuk HL dekat sini. So macam mana kita nak tahu dia? Dia sebenarnya kalau ikutkan, kalau kita gunakan teknik breakout, kita kena ambil melepasi
melepasi wave yang pertama ni sebenarnya, ketinggian wave pertama. Nah, dekat sini. Dekat sini baru kita ambil. Kita makan dekat sini sampai dekat atas. Ataupun kita makan dekat sini dan kita akan habis dekat sini. Tapi kalau katalah kita nak swing, kita boleh makan bawah lah. So ini bergantung pada cara masing-masing lah. Ada yang nak cepat, dia ambil atas je. Dia tak perlu ambil bawah. Mungkin bawah ni lama nak tunggu. So dia nak cepat je. Dia nak ambil 1 hari terus, intraday ke, 2 hari sahaja ke, ataupun 3 hari, pap dia terus makan yang ni. Lepas tu dia pergi kaunter lain, dia cari yang ni juga. Dia akan cari yang ni juga. Okey. So untuk mendapatkan yang ini, yang pertama sekali kita kena lepaskan dulu highest. Kalau dalam indikator OSC, ini lowest, ini highest. Lepaskan highest dulu. Yang ni pun ada juga ni dalam ni, ada subwave dia. Subwave pun abaikan. Lepas tu dah lepas highest, bagi dia turun sampai lowest. Okey. Bagi dia turun sampai lowest. Lepas dia turun sampai lowest ni, dekat sini, okey, macam mana kita nak tahu dia dah lepas atau tidak? Dia akan membentuk subwave. Okey, subwave. So subwave pun sama juga. Untuk subwave kita ambil dekat sini. Jadi maksud dia yang terbaik sekali untuk kita enter harga untuk EP adalah dekat sini. Ini wave yang kedua, subwave yang kedua. Nampak ni, ni wave yang pertama. Ni kan. Okey, ni wave yang kedua. So subwave yang kedua lah. Ataupun kita ambil yang breakout kat sini lah. Itulah. Itu yang terbaik sebenarnya. Sebab yang ni kita susah nak tahu. Sebenarnya dah terlepas baru nampak. Ataupun kalau kita berani tanggung risiko, kita boleh ambil je. Dia naik sikit ni kita ambil je. Kalau tak nak, kita tunggu dia naik sampai H. Kalau dalam indikator OSC dia tulis H kat sini. Dekat sini L. Sudah jumpa L dekat sini, ini memang dah kuat dah. Ini memang dah takkan ke mana dah. Jangan risau lah. Kalau dah tunjuk kat sini, kalau kita dah ambil dekat sini, dia memang 95% dia akan naik ke atas. Sebab apa? Sebab dia dah memang dalam uptrend. Lepas tu dia sedang downtrend. Downtrend dah habis lah. Dia tak akan pergi ke bawah. Dia akan pergi uptrend je. Kita makan kat situ lah. Okay, kita makan kat sini. Kerana kita boleh TP sama ada kita nak TP kat sini. Kan? Ataupun kita nak biar dia turun sikit. Lepas tu dia naik lagi. Kadang-kadang malas nak TP sini. Bila TP, bila dah TP ni nak masuk balik, kadang tu malas dah. Sebab takut terciduk. Kan? Tapi kalau tak nak, biar je naik, dia turun-turun lah. Kadang-kadang dia bukan turun sini, dia turun banyak. Lepas tu dia naik balik. Okay. So ini berkenaan dengan elite wave. Sama jugalah dengan turun ke bawah lah. Turun ke bawah ni saya tak nak tunjuk lah. Kita tunjuk naik je. Sebab dah habis nanti, kita akan, yang ni memang kita dah jual dah sebenarnya. Untuk kalau yang nak main lama sikit, boleh tunggu sampai sini lah. Tapi not advisable lah. Sebab better kita ambil yang ni je. Lepas tu carilah kaunter lain. Ada 900 kaunter syariah dekat dalam bursa. Apa nak risau kan. Memang kalau setiap hari, ini hari-hari kita boleh jumpa sebenarnya. Hari-hari boleh jumpa. Senang cakap, hari-hari kita boleh buat untung. Tak ada risau sangat sebenarnya. Hari-hari kita boleh jumpa yang ini. Hari-hari kita boleh jumpa. Dan kita boleh buat untung. Yang penting kita tahu cara. Okay, habis berkenaan dengan teori elite wave. Nanti depan ni kita pergi ke Indi OSC, kita tengok macam mana kita nak apply kan, kita nak gunakan elite wave teori ni dalam indikator OSC. Kita praktiskan. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.